Okey, itu sebabnya dalam pengajian makrifah ni atau ilmu mengenal Allah ni, dia ada satu babak. Babak tu contoh dia, tak kala kamu sampai ke singgasana ma'rifatullah, maka bergegaslah kamu kembali ke makam syariat. Di sinilah kalau kita kaji balik, segalanya adalah cinta dan cinta adalah segala-galanya. Tetapi bila kita usul kaji kembali, pasal apa kadang-kadang tu mak atau bapa dia pukul anak dia? Adakah dia tak cinta lagi anak dia, atau kenapakah dia mau marah sangat ke anak dia? Anak yang kena marah tu merasa takut, tapi anak tu tak akan sedar sedalam mana cinta mak dia, cinta bapa dia dekat dia sehingga dia sanggup marah-marah. Itu dia, ada kalanya syariat cinta itu berkelakuan seperti garang. Ada kalanya tak kala para makrifah kembali kepada syariat, bergelumang di dalam law, sistem, konsep dan idea, dia tidak boleh membawa kaedah makrifah untuk menghadap segala yang di luar sana. Sebab makrifah itu adalah dirinya mengenal Tuhannya. Apa ada kena mengenal dengan yang ramai? Walaupun dia kenal yang meliputi, itu menjadi rahsia di dalam rahsia. Kerana syariat itu menutup hakikat kepada hakikat sebenar hakikat itu. Jadi benda-benda macam ni Dr. Mazhar tak akan faham. Okey, ramai dah mula komen, pasal apa aku tak habis-habis hentam dia. Dan aku nak tanya mereka, pasal apa pula hampa? Why do you care? Sebab kalau hampa kaji, usuli pada syariat, kalau aku tak kacau seorang tu, orang tu mai kacau aku, itu bermaksud aku telah berada di dalam suasana being attacked, telah diserang. Itu dia ada action, reactions. Itu dia kata, bila berlaku action dalam dalam hakikat itu, maka reaction pada syariat itu. Ini dia tak faham benda-benda ni. Bila dia mengganggu hakikat aku, hakikat dia mengganggu hakikat aku, perasaan dia tak puas hati aku, akal dia nak mencari kesalahan aku, maka dia telah mengganggu kaedah dalaman yang ada kat aku. Sedangkan Tuhan kata, kamu tidak bertanggungjawab walau satu hal pun ke atas mereka, dan mereka tidak bertanggungjawab ke atas kamu. Kau boleh hurai keluar, kalau kita hurai ke dalam. Sebab Allah Ta'ala nak tengok hati. So bila orang cakap, ni dok maki-maki Dr. Mazhar ni, aku cuma nak tanya mereka satu ya. Dalam hidup hampa tak pernah marah kan? Dan bila hampa kata, ya kami pernah marah, dan nak tanya pasal apa hampa marah? Disebabkan saja-saja marah ke? Disebabkan hampa diserang, dituduh dengan bukan-bukan, dikelayakan ramai ke? Atau disebab apa? Dari sudut syariat, it's okay lah. Aku kena diam lah. Dia pijak kepala aku, kena diam lah. Itukah syariat hampa? Sedangkan aku duk balun dalam YouTube pun hampa hentam aku balik. Aku post dalam Facebook pun hampa hentam aku balik. Disebab itu, satu kenyataan yang sangat nyata menyatakan bahawa hampa pula ada kaedah tak puas hati. Sedangkan kalau hampa usul pejam mata, aku pergi kerja, balik kerja, aku dengan bini aku dengan anak-anak aku, atau aku seorang-seorang aku, lepas sekali pun tak pernah lintas dan kacau aku. Cuma aku je yang terganggu dengan kaedah penerangan dia. Dan aku tak usul, penerangan tu bukan untuk aku. Jadi bila aku kata tak boleh, macam Dr. Mazhar sering cakap, saya tahu lepas bukan dalam teritori negeri sepelih, tetapi dia sebab agama. Itu yang aku kata. Dia guna kaedah keagamaan tu, dia tak sedang kaedah ketuhanan. Itu kita mereka ni mempertuhankan agama. Lalu mereka menentang orang yang hendak mempertuhankan Tuhan. Itu salah satu buah pandang yang sangat tepat apabila Dr. Mazhar sekap jarang kat orang mengenal makrifah, orang-orang yang mengaji ilmu makrifah. Kaji dan usul pada diri, apa yang lepas buat kat aku, tak ada. Aku nak bela yang ramai. Sebenarnya dengan Tuhan pun tak faham. Tuhan kata, itu yang sebut banyak kali surah yang sama. Sebab
kaedah permasalahan yang sama harus diselesaikan dengan surah yang sama. Surah 16 ayat 37, surah 16 ayat 93. Kita susun sekali lagi. Okey? Halusi dengan kaedah permasalahan ni. Surah 6 ayat 52. Surah 6 ayat 116 dan 117. Surah 6 juga ayat 94 dan ayat 108. Dan surah Ibrahim ayat keempat. Surah Yunus ayat 99 dan 100. Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. Tentang kenapa aku bangun. Tadi surah-surah tu untuk menceritakan Allah dah tapau habis dah. Allah kontrol game dah. Siapa yang dia pilih, siapa yang nak menyesatkan. Siapa yang nak dibutakan mata hatinya. Siapa yang nak dicelekkan mata akal fikirnya. Sangat berbeza. Some people go to luar negeri. Mereka mengaji bertahun-tahun di negeri Arab. Balik-balik kita nak kata mereka tak ada ilmu. Tak. Lepas tak pernah kata mereka tak ada ilmu. Lepas tak pernah kata sekalipun Kamili, Dr. Mazhar dan yang lainnya sesat sebelum ni. Tetapi bila mereka bertindak lebih iblis daripada iblis, maka yang mengaji ilmu mengenai Allah harus bangun untuk bagi tahu. Jangan lebih sudu daripada kuah. Itu saja. Kami tak pernah kata hampa duduk di negeri Arab wasting time. We never say that so. We do concern that hampa ada ilmu tapi hampa tak ada ilmu mengenai Allah. Kalau hampa dapat PhD setelah bertahun di negeri Arab, kami pula dapat ilmu pengetahuan tapi tak ada PhD and degree. Degree itu diberi oleh seseorang kepada seseorang. Tetapi kepahaman lain. Allah nak beri kepahaman, itu adalah rezeki. Hak milik Allah. Allah kata dah. Dalam surah 6 ayat 117. Allah juga kata dalam surah 17 ayat 84. Dia mengetahui. So hari ini, bila kami yang mengaji, contoh dia ayah aku biasa bawa ke Tanjung Piandang mengaji usul. Satu ketika dululah aku masih remaja, masih hijau di tangkai waktu, 1982. Tak tahulah Kamili dengan Rodro semua berapa, Dr. Mazhar umur berapa, tak tahu. Aku telah dibawa oleh ayahku. Dan kalau dari 82 dah mula diperkenalkan bahawa adanya ilmu mengenal Allah, sampailah ke tahun 2021 ni, 82-2021. You think that I'm gonna sit alone, quiet myself bila kamu balik hanya beberapa tahun dari negeri Arab dan menuduh ilmu yang kau bawa ni sesat? Terpulang pada wali-wali Allah lain atau kekasih-kasih Allah lain yang mengaji ilmu mengenal Allah dan memilih untuk bersembunyi atau bersunyi. Bersembunyi daripada yang ramai, bersunyi daripada yang ramai. Itu hak milik mereka. Aku tak merasa begitu. Aku rasa tak perlu takut dengan kebenaran yang ada. Kalau mereka balik dari negeri Arab, mereka fasih bahasa Arab, mereka begitu hebat buat duit dengan apa yang mereka balik bahasa Arab, it's okay. Kami tak pernah kata apa pun. Tapi bila Dr. Mazhar dengan geng dia tak menyedari sesuatu dasar ilmu, common sense yang sangat simple, awak tak boleh menentang sesuatu yang awak tidak tahu. Do not against something that you don't understand. And do not judge people by your standard. What does it mean? It means hang tak boleh hukum aku atas dasar standard hang sebagai seorang mufti dan aku seorang pelukis dan pemuzik jalanan. We have a heart too. Kami seorang pelukis ataupun seorang yang berada di tepi jalan, kami ada hati dan perasaan. Soal ilmu, itu yang perlu kita bincang. Bukan soal judge me by your standard. Kalau soal ilmu, kaedah yang pertama tertibnya untuk berbincang harus mengetahui ilmu tu. Nak mengetahui ilmu tu harus mempelajari. Dan untuk mempelajari sesuatu yang satu, kamu tidak boleh mencampuri yang beribu.
Contoh dia, ini isteriku. Orang tengok. Lepas tu duduk beberapa hari jumpa pula. Ini isteriku. Juga isteriku. Ini juga isteriku, ini juga isteriku. Oh, 4 isteri. Tapi nak kenal tak boleh kata semua isteri tu sama. Tak. Boleh kata isteri tu adalah isteri Tuan Guru ni, Haji ni, Tok Lebay ni, nama dia ni. Tetapi setiap isteri tu adalah bersalahan pada sifat asma' dan af'alnya. So, Dr. Mazhar dan para pengikutnya harus sedang. Aku memandang mereka sekarang ni adalah sebagai iblis yang bertopengkan manusia beragama. Itu saja. Dan kalau try me, the others can try me. Mereka main aku dengan elok, aku akan jawab dengan elok. Tetapi kalau mereka hentam aku teruk-teruk, I have a right to reflect, to react. I have a right to strike back. Orang tak boleh kata strike back kalau dia yang attack. Itu yang berlaku. Itu nak tanya yang mereka ni duduk hentam aku ni, mereka sedang ke apa yang mereka buat? Aku tak pernah kacau mereka, tiba-tiba mereka tak puas hati. Itu sama aja dengan geng-geng Dr. Mazhar ni. Lepas tu bila kita strike back, mereka point finger kita punya behavior, kita punya mulut maki hamun itu ini. So how do you expect me to talk nicely to this kind of people? Sebab kalau netizen yang buta mata hatinya, yang main serbu ya, ada kata saya tak puas hati awak duk marah Dr. Mazhar. Lepas tu aku reply balik, sedang tak selama ni Dr. Mazhar buat apa aku? Saya tak tahu pula bang duk kenal dengan Dr. Mazhar, tapi Dr. Mazhar tu mufti kot. Mufti bagi hang, bagi aku bukan. So hang cari dulu kenapa aku react, jangan fikir aku attack. Dua benda yang berbeza. Sebab ahli-ahli agama Malaysia ni seharusnya ada akal fikir, seharusnya mengenal tertib. Bagaimana, kenapa seorang ni jadi macam ni. Mahkamah pun dia nak cari siapa dulu, dan atas sebab apa dia ni dihentam. So the evidence have to be facts, tak boleh significance. Awak menjatuhkan satu orang atas bersangka-sangka, mana boleh. Kalau orang tu nak membawa pembawakan seperti mana jiwa dia suka dan faham. Hadis Jibril, kenallah Allah dengan sebenar-benar kenal dan hiduplah sebagaimana yang kamu inginkan. Tak mau kita ambil apa? Al-Quran. Surah 17 ayat 84. Pasal pun hang jadi macam ni, tak macam yang ramai. Al-Quran. Surah 6 ayat 116 dan 117. Halus benar ni dulu. Lepas tu baru kita mai ke depan. InsyaAllah, mufti aku dah jumpa ramai. Tak ada satu tempat. Tu, kata kat Dr. Mazhar itu, bukan baru sekali ke main jabatan mufti. Awak selama ni negeri pelih. Mufti-mufti yang sebelum dia ni semua tak betul ya. Kenapa tiba-tiba dia bawa keluar satu kaedah-kaedah yang orang terkejut, semua orang setuju? Kenapa? Kenapa? Sebab dia mufti. Itu sebab kita, do not judge people by your standard. We are only people. That's all, we are only people. Datuk Syekh Azmi yang merentap dengan aku dulu pun, mati dah. Ishak Barum pun, mati dah. Dan setengah-setengah mufti yang pernah aku jumpa pun, ada yang dah mati, ada yang retire. So, di Johor, aku di soal siasat. Di Negeri Sembilan pun aku pernah di soal siasat. Di Terengganu aku pernah di soal siasat oleh SB sana. So hari ni aku tua merata. Jangan ingat aku baru masuk jumpa Mazhar. Jumpa yang lain aku cakap elok-elok. Pergi tanya Jabatan Mufti Johor. Mereka interview aku 2 kali ke 3 kali ya dekat Pasar Karat tu, mereka turun mai. Mereka mai cari aku. Bukan Dr. Mazhar aku nak kena pergi kat dia. Tu aku cakap dia tak gentleman. Dia tak gentleman. Dia cuma duduk di dalam kelompok dia, suruh orang interview, cara cakap sengih-sengih, buat macam orang bodoh. This is Dr. Mazhar. So what you guys expect me to react? Aku react, aku bukan attack. Sebab dia kurang ajar. Dia mengatakan fatwa ni atau apa yang dia buat tu nak kena raja endorse dulu, baru ada rasmi dia boleh diwartakan aku sesat. Okey. Until then,
Baru makna aku sesat. Saya bilang, why you sebar dalam you punya website? Atau aku nak kena kata sebar pilah benda tu raja tak endorse lagi. Macam tu kan dia punya akal fikir. Sebab aku nak jalan dalam yang ramai. Dia mengaitkan orang. Itu perbuatan dia adalah suatu perbuatan yang salah. So nak tanya dia mengaji sekolah mana? Nak bercakap pasal law yang dia buat ni tak salah. Kita bercakap pasal Islam punya law. Tak boleh melukakan jiwa manusia. Aku tak pernah kacau dia. That is the fact. Dia yang terganggu dengan dia punya thought and emotion. They're assuming. But dia punya assume tu wrong. Tapi siapa nak pergi abang kat dia? I gonna prove the right thing that you are wrong. Sebab dia dengan ego trip dia. Yahudi Zionis ni dah ajak mereka macam ni. Awak ada PhD, awak ada degree. So nobody can say you wrong. That's how the ego trip grow up while they don't even realize it. This is sad. Dan insya-Allah kalau aku jumpa dia, Dr. Mazhar kali ni, aku akan maki lagi teruk berani dan aku akan rekod. Dan kalau aku jumpa mufti-mufti lain, ahli-ahli agama lain, macam tadi aku nak makan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya ganggu. Bolehkah saya duduk sat? Saya kata boleh, tapi saya baru makan sekerat ni, roti telur ni. Kalau kita sembang, saya tak suka sembang sambil makan. Saya akan letak nasi saya tepi atau makanan saya tepi. So bagi saya makan dulu. Baik. Saya pergi duduk dengan isteri saya kat sana dulu. Baik. Bila dah habis aku dah meet dia. Dia main elok, sembang elok sampai ke sudah. Walau persoalan dia keras, boleh bagi aku marah. Tapi dia tertib. Rukun 13. Takhir adalah tertib. Nama Allah yang takhir adalah sabar. As-sabur ni. So ingat, jangan ingat kami tak mengaji. Tapi kalau jumpa orang macam Dr. Mazhar, kami Lino Dros, don't expect me. Kami tak ambil jalan biasa-biasa. Kami ambil jalan khalifah. Muhammad pun kat pedang. Kami bukan duduk dalam ofis, berselindung dan hebat dalam YouTube. Aku tanya, aku nak jumpa hang seorang-seorang, Dr. Mazhar. Pasal apa hang set berapa orang tu? Tak salah aku. Ramai. Why you need this? Dalam Quran, mereka mengikuti yang ramai adalah yang mudah disesatkan dari jalan Allah, malah bersangka-sangka dan berdusta. Hang pandai bahasa Arab, baca surah 6 ayat 1. 16 dan baca juga surah 6 ayat 94. Letak ayat tu sama-sama. Baca ayat ni, baca ayat 94 dan baca juga surah 17 ayat 84. Tengok. Kenapa aku macam ni? Dan bagaimana pembawakan hang? Adakah untuk di mata yang ramai? Semata-mata. So kalau aku invite hang seorang hang turun, macam mana aku turun tempat hang? Bawa kebenaran hang, kami ada 10 orang guru makrifah duduk keliling hang. Hang mau? Kalau hang mau beritahu Dr. Mazhar, mesti tak mau ya lah. Sebab standard. That's why I cakap, you living just under your standard umbrella. That's all. The truth, I don't see no truth about makrifah that you have. Kalau hang nak cakap hang tak nampak dalam makrifah aku, memang tak akan nampak dalam mata hang buta. Dan aku pergi kat hang tu atas kemarifahanku siapa hang. Hang iblis yang nyata bertopengkan kaedah-kaedah keagamaan. Itu saja. Takkan iblis tak boleh baca Quran? Takkan iblis tak tahu hadis ni? Dia penghulu malaikat kot. Bila Muhammad kata dia tak takut pada Dajjal, dia takut pada tokoh agama. What does that mean? Setengah guru-guru aku berkata, ya, ulama yang dibenci Allah sangat dikasihi, dimuliakan, dijunjung oleh manusia. Dan ulama, dia kata, contoh dia, yang hang mengaji ini barang, hang mengaji benda ni kan. Tapi macam mana hang boleh marah Dr. Mazhar, hang boleh marah tu kan. Tu aku tanya dia balik. Baiklah abang. Abang umur apa? Dia beritahu umur saya tak jauh lah pada lepas. Saya 59. Masuk kata dalam minggu tu 7 hari. Dia lebih pada tak sampai 7 tahun pun lebih. Dia lebih sikit je. So tak apa lah kata. Dan ni nak tanya dalam hidup abang ni, selama 59 tahun ni, pernah tak sekali abang marah kat orang dengan marah betul-betul? Tak peduli lah, anak ke, waktu muda dengan kawan ke, waktu remaja dengan sahabat-sahabat ke, waktu bercinta dengan kekasih ke, waktu kahwin
ada babak-babak dengan bini ke, marah betul-betul. Ada tak pernah berlaku marah betul-betul? Awak tak ada pula. Ingat aku malaikat ke? Dia kata begitu. Jawapan soalan abang tu adalah dalam jawapan abang tu. Mana abang pernah marah. Cuma marah abang satu ketika, tapi masa sembang dengan saya, bersoal dengan saya tentang marah ni, abang tak marah. So you in positions of relax and questioning me. Why am I so pissed off with Dr. Mazhar? So bila tanya balik, dalam hidup you pernah pissed off tak? Pernah marah tak? Dia kata pernah. So sekarang ni, declare yourself that you understand. I tengah marah dengan Dr. Mazhar, cuma bahasa dia berbeza. Waktu marah dengan orang lain, you marah dengan orang lain ketika itu. Tapi you manusia juga, you mengaji juga, you semua faham. Sekarang saya tengah marah dengan Dr. Mazhar ketika ini. Tapi suasana marah dan memarahi atau kena marah berlaku pada segenap umat manusia. So why double standard ni dengan kaedah keadaan? Sebegitulah juga bila saya kata dekat Dr. Mazhar, rasa sebut Dr. Mazhar ni macam special sangat. Mazazil dah rasa teruk sangat. Tapi tak apalah, macam mana pun tak apa, sama nama. So bila marah kat dia, kaedah dia berlakunya atas sifat-sifat satu benda yang dipanggil menerjah dan menghukum dan menghentam dan melulu. Itu dipanggil attacks. Dan satu benda pula lagi, kaedah-kaedah bagaimana nak react atau nak counter attack ataupun nak strike back. Orang yang kena attack, orang yang kena serang, ada kalanya dia keadaan parah, dia bangun juga nak serang balik. Adanya orang attack dia tu tak kena, dia menyorok, lepas tu dia tengok, oh dia ni lah rupanya, dia tunggu masa nak attack balik. Ada pula kata tak buat macam mana, aku pakai terbih ya, aku pakai lipstick ya, mereka pakai apa ni senapan patah, machine gun apa semua ni, aku pakai lipstick je. Macam Palestinnya budak-budak nak lawan dengan Zionis Yahudi ni, ada macam tu. Ada kata aku nak takut apa, dia berkali-kali buat benda tak betul kat aku. Dia pula ada grup-grup dia pula hentam aku. Hari ni aku bangun bukan kaedah seorang-seorang dan perlu orang tengok aku betul. Allah Ta'ala tahu aku bangun atas dasar aku punya perasaan, aku punya akal fikiran, dan aku juga punya penjelasan. Tetapi nak menjelaskan sesuatu biar tak ada kaedah wasting your own time. Sebab you tahu, nak bercakap pasal matematik, awak nak cakap A plus B or plus ni apa semua jadi yang ni, ataupun nak cakap 1 campur 1 2. Jadi bila kita nak cakap dengan satu orang, ilmu mengenal Allah ni betul dia berjawatan, dia punya kuasa macam Dr. Mazhar, tapi dia tak mengaji ilmu Allah ni. Maka kita abang dengan dia pergi mengaji dulu. Abang tak ketegak dia dengan grup-grup dia duk hentam juga. So how do you guys expect me to reply dekat orang yang macam ni? Itu saja. Baik sahabat, hidup adalah hidup, masing-masing ada perjuangannya. Dan ada kala orang ketawa, ada kala orang marah, itu saja. Tetapi kita tak boleh kongsi kemarahan orang atas sebab kita tengah ketawa. Tapi kalau kita selami benda ni, kalau jadi kat aku, mungkin aku jadi lebih daripada mamak ni kot. Masa tu kita ada ruang untuk meletak satu fasa fikiran yang lebih lagi lah, iaitu tak kena kepala aku, senang lah aku cakap. Baik, selamat kawan, selamatlah.